Sama juga Imam An-Nawawi memberi satu perumpamaan contoh yang mudah kita faham. Dia kata dunia ini umpama jambatan. Apa maksud jambatan, tuan-tuan? Jambatan ialah dibina untuk menghubung dari satu tempat ke tempat lain. Jambatan dibina untuk menghubung dari satu kampung ke kampung lain. Jadi Imam An-Nawawi kata dunia ini umpama jambatan menghubung dunia ini ke alam akhirat. Sebab apa? Dia bukan tempat kekal abadi. Sebab itu tak pernah lagi orang lalu jambatan tiba-tiba nak buat banglo, nak buat rumah mahligai dekat jambatan. Dia rasa seronok kat sini. Tak ada, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat kasih sayangnya kita masih lagi diberi ruang dan peluang yang ada ini untuk kita sama-sama menambah dan mempertingkatkan lagi amalan dan iman kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi bersama setelah 1 tahun lebih kita tidak bertemu, dan insya-Allah pada malam ini kita sambung balik kitab pengajian kita yang kita jadikan sebagai bacaan kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kitab ini kita baru sahaja guna, iaitu pada tahun lepas dan kita masih lagi berada pada mukaddimah ataupun pendahuluan. Kenapa saya suka membaca pendahuluan setiap kali kita membaca kitab? Saya teringat kata-kata seorang profesor Muhammad Al-Alawi. Dia kata, siapa yang membaca kitab ataupun membaca buku lalu dia tinggalkan, lalu dia tidak membaca mukaddimah, maka dia telah kehilangan sebahagian daripada isi kandungan kitab tersebut. Sebab itu pentingnya isi kandungan, penting iaitu mukaddimah sebuah kitab ataupun buku. Jadi kalau kita ingat balik, tuan-tuan, perhentian yang terakhir kita berhenti ialah pada bulan 9 2020. Hari ini masuk bulan Oktober 2021, maknanya setahun lebih lah. Kalau kita ingat balik, tuan-tuan, kita baru saja selesai membaca satu ayat Al-Quran, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah aku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku juga tidak menginginkan rizki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Jadi tuan-tuan, ini ayat yang terakhir yang kita baca, yang Imam An-Nawawi memuatkan di dalam mukaddimahnya, yang mana ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa tujuan penciptaan manusia ini bukan saja-saja, bukan dibiarkan untuk berseronok-seronok di atas muka bumi, tetapi dia ada tujuan dia. Tujuannya apa, tuan-tuan? Iaitu Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah, diya'budun, iaitu untuk menyembah aku. Jadi tuan-tuan, tujuan utama manusia, objektif utama manusia diciptakan, dijadikan hidup di atas muka bumi ini ialah untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut ta'abbudiyah, maknanya kita menyerahkan seluruh tubuh kita hanya untuk Allah. Apa yang kita buat kerana Allah, sama ada dari segi ekonomi ataupun dipanggil munakahat, pernikahan, semua itu kerana tujuan asal iaitu lillahi ta'ala. Sebab itu seorang yang beriman, tuan-tuan, apa saja tingkah laku, tindakannya, semuanya lillahi ta'ala. Kenapa, tuan-tuan? Itulah ciptaan, itulah tujuan penciptaan kita. Sebab itu manusia, tuan-tuan, bukan saja-saja diciptakan untuk hidup seronok di dunia, tetapi dia lebih daripada itu lagi. Dan saya ingat balik kata-kata Hamka, dia kata sekiranya manusia ini hidup hanya semata-mata nak makan, bangun-bangun nak makan, nak semata-mata hidup nak makan, tuan-tuan, seperti mana kata Hamka, dia kata lebih kurang sama dengan beruk sahaja yang tinggal dalam hutan, tidak ada tujuan. Jadi manusia, tuan-tuan, dia tak sama dengan beruk. Tetapi ingat, dalam Al-Quran juga Allah sebut manusia ini adal, bahkan mereka ini lebih sesat, lebih teruk daripada binatang. Lebih teruk daripada binatang. Itu adalah ayat yang terakhir yang kita baca. Sebab itu Imam An-Nawawi dia kata wa hadza tasrihu bi annahum khuluqu lil ibadah. Dia kata jelaslah ayat yang saya muatkan, ayat yang kita baca sebentar tadi, bahawasanya manusia itu dicipta untuk beribadah. Fa haqqa alaihim i'tina'u. Dan dia kata maka kita hendaklah berpaling dari isi dunia dan bersikap zuhud terhadapnya. Bersikap zuhud terhadapnya. Itu yang kita berhenti hari itu, tuan-tuan. Siapa yang bersama dengan saya boleh buka muka surat 28 yang baris atas. Dia kata bila kita dah dengar ayat ini dan tujuan sebenar apa yang kita diciptakan, maka sepatutnya kita hendaklah berpaling daripada isi dunia ini dengan bersikap zuhud terhadapnya. Dan tuan-tuan, saya pernah bacakan tentang pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan makna zuhud. Ada orang kata zuhud ini ialah memakai pakaian yang tebal-tebal, yang koyak sana koyak sini. Tidak, tuan-tuan. Seperti mana, tuan-tuan, kita pernah jumpa satu hadis yang mana ada seorang sahabat dia kata qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi thawbin dunin. Dia kata suatu hari aku datang bertemu dengan Nabi dalam keadaan aku memakai pakaian yang kurang elok, yang tidak bagus, mungkin comot dan sebagainya. Lalu Nabi tanya, faqala alaka malun. Nabi tanya dia, kamu ni ada duit ke tak ni? Nabi nak tanya, kamu ni tak silap aku ni orang kaya ni, tapi kenapa pakaian macam ni? Pakaian cumutnya, koyaknya macam tak layak, tak sesuai. Lalu Nabi tanya, alakal malun, kamu ada duit ke tak? Ada harta ke tak? Lalu sahabat dia jawab balik, tuan-tuan, dia kata, qala na'am ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, betul aku ada duit. Lalu Nabi tanya dia lagi, qala min ayyi mal? Nabi nak pasti lagi, harta apa yang kamu ada, duit apa yang kamu ada. Nabi nak tanya kepastian. Lalu sahabat dia tanya, jawab balik, qala qad atani Allahu minal ibil wal ghanam wal khayl wal raqib. Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni banyak harta yang Allah berikan kepada aku. Antaranya ialah aku ada unta, aku ada ghanam, itu kambing, aku ada khayl, aku ada kuda, warraqid, dan aku ada hamba-hamba. Nak kata dia ni kaya, tuan-tuan. Unta ada, kuda ada, apa lagi? Kambing ada, malah tuan-tuan dia ada hamba, pekerja dia. Nak kata orang ni kaya. Lalu Nabi sebut apa, tuan-tuan? Nabi kata qala fa idza ataqallahu malan falyura atharu ni'matillahi alaih wa karamatihi.
Nabi kata, oleh yang demikian, apabila kamu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, fal yura athar, hendaklah kamu memperlihatkan kesan-kesan nikmat Allah ke atas kamu tadi, wa karamatihi, dan memuliakannya. Apa maksudnya tuan-tuan? Kamu ni ada harta yang Allah bagi macam-macam harta. Jadi tunjukkan nikmat tersebut melalui tingkah laku kamu. Maknanya pakai pakaian yang selayaknya. Dah lah kaya pakai macam orang miskin, apa masalah? Bahasa kita. Sehingga tuan-tuan, Ibnu Hajar menghuraikan hadis ini, mensyarahkan hadis ini, dia kata memakai pakaian, dia kata, yang bersih dan layak dengan kedudukannya, supaya orang fakir miskin mengenal dia. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini Ibnu Hajar kata, Nabi nak ajar kepada orang-orang yang ada harta, yang Allah beri nikmat dia harta, hendaklah dia pakai pakaian yang selayak dengannya. Jangan pakai baju koyak, jahit sana jahit sini, seolah-olah dia tidak ada harta, sedangkan dia banyak harta. Sebab itu Nabi memberi teguran kepada dia, kalau kamu ada harta, tunjukkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu dengan yang selayaknya. Kalau pakai yang sesuai. Sebab itu Ibnu Hajar kata, hendaklah orang yang ada harta kaya tadi memakai pakaian yang bersih dan selayak dengan kedudukannya. Supaya apa tuan-tuan? Supaya orang miskin kenal dia. Contoh orang dekat sini, US je ni, ramai orang-orang jutawan ni, contoh tak? Fakir miskin pun datanglah tuan-tuan nak minta derma, sumbangan, nak buat bisnes, nak buat mahat tahfiz dan sebagainya. Bila masuk masjid, tuan-tuan, tu dia semua orang tepi-tepi dia semua pakai baju koyak, lebih teruk daripada dia lagi, tuan-tuan. Dia confused, aku miskin ke dia lagi miskin, tuan-tuan? Balik kosong. Sebab apa tuan-tuan? Semua orang yang kaya tadi memakai pakaian yang tidak selayak dengannya. Sebab itu Nabi kata, mu ada harta ke tak ni? Setahu aku kamu ada. Dia kata, ada ya Rasulullah. Lalu ditanya lagi Nabi, harta apa yang kamu ada? Dia sebut tuan-tuan, ada ibil, ada unta, ada kambing, ada kuda. Masya Allah, orang ni kaya rupanya. Lalu Nabi kata, perlihatkan nikmat tadi dengan selayaknya. Sebab itu tuan-tuan, bila kata zuhud, ada orang tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, wahai Tuan Guru, adakah orang kaya boleh menjadi orang zuhud? Tak. Kalau kita belajar dulu, zuhud ni hanya orang-orang miskin saja kah? Jadi tuan-tuan, orang ini ditanya, dia confuse. Orang zuhud ni maknanya orang miskin saja ke boleh zuhud? Orang kaya tak layak ke? Lalu ditanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad tuan-tuan salah seorang ulama yang Masya Allah masyhur sampai hari ini, dan beliau merupakan anak murid yang disayangi oleh Imam Asy-Syafi'i, itu anak murid kepada Imam Syafi'i. Apa jawab Imam Ahmad tuan-tuan? Dia kata, ya, orang kaya juga boleh menjadi orang yang zuhud, iaitu dengan syarat ketika banyak hartanya tidak menjadikannya bangga dan sombong. Dan ketika luput itu, hilang harta daripadanya, dia tidak bersedih. Itu namanya zuhud. Maknanya ketika dia ada tuan-tuan, Allah bagi macam-macam nikmat, dia tak rasa bangga, dia tak rasa bongkak, dia tak rasa sombong dan sebagainya. Malah ketika dia di istihad muflis, dia jatuh miskin, dia tak rasa sedih pun tuan-tuan. Kenapa? Kerana harta itu boleh datang dan boleh pergi. Seperti mana dulu dia tak ada harta, hari ini ada harta, esok dia tak ada. Itulah dia tuan-tuan. Maka inilah orang yang dinamakan zuhud. Walaupun dia jutawan, walaupun dia kaya raya, tetapi dia tetap boleh menjadi orang yang zuhud. Seterusnya tuan-tuan, dalam satu hadis lain Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Rawahu Bukhari. Nabi kata, jadilah kamu di dunia ini seumpama kamu orang yang gharib orang asing, au abirus sabil, ataupun orang yang mengembara. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan, dalam hadis ini nak bagi tahu kepada kita bahawa wahai manusia, wahai umat aku, jadikan dunia ini seumpama kamu orang asing. Apa maksud orang asing tuan-tuan? Gharib, orang asing. Tuan-tuan, contohlah kawan-kawan kita yang pergi ke Australia, pergi petik buah strawberry. Ada tuan-tuan kawan-kawan kita, dia pergi sana sebagai pelarian.
Dia pergi sana secara halal lah. Pasportnya berapa bulan tuan-tuan dia tak dapat visa, dibiar macam tu, dan dia jadi pendatang haram. Maknanya orang asing. Jadi dia petik buah tuan-tuan. Dia petik buah, Masya Allah dapat. Ada kawan tu tuan-tuan 2 tahun saja dia petik buah di Australia tuan-tuan. Balik-balik beli rumah cash. Balik-balik beli kereta cash tuan-tuan. Kaya tuan-tuan. Tapi ada juga tuan-tuan, dah sana dah duduk Australia dah 8 tahun tuan-tuan. Tak balik-balik. Malah dia minta duit daripada mak bapak dia daripada sini. Kesian tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, menjadi orang asing. Apa maksud orang asing? Dia walaupun dia seronok duduk kat sana tuan-tuan, walaupun dia seronok, dia rasa ada duit, tapi dia tak boleh buat banglo, dia tak boleh beli kereta mewah-mewah. Sebab apa tuan-tuan? Destinasi dia bukan kat situ, tetapi di kampung halamannya. Macam orang-orang yang datang daripada luar negara yang kerja dekat sini tuan-tuan. Mereka kadang-kadang duduk dalam rumah kontena tuan-tuan. Ada tak? Kontena kecil. Duduk 20 orang tuan-tuan. Macam ikan sardin dah. Makan ikan sardin lah. Kenapa? Bukan mereka tak ada duit. Gaji dia besar tuan-tuan. Siang dia kerja tu, malam kerja ni, tengah hari, subuh. Macam-macam kerja tuan-tuan. Kadang-kadang bila digaji, dikira gaji mereka kadang-kadang sebulan boleh cukup, boleh cecah 10,000 tuan-tuan. Tapi kenapa mereka tak beli kereta besar, buat rumah besar? Kerana itu bukan destinasi dia, bukan tempat dia, tetapi tempatnya di kampung halaman. Rupa-rupanya tuan-tuan duduk kat sini dalam kontena 20 orang. Bila dia balik kampung dia tuan-tuan, jadi jutawan kat kampung dia tuan-tuan. Tuan-tuan di sana naik kereta besar, rumah besar, bini pun makin besar tuan-tuan tak? Nak kata bahawasanya dulu kat sini miskin, tapi bila balik sana kaya. Begitulah tuan-tuan seorang hamba Allah. Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seumpama kamu orang asing. Jangan duk leka sangat, jangan duk lalai sangat. Sebab apa? Destinasi kamu bukan di sini, tetapi di tempat lain. Sebab itu tuan-tuan, saya kata hari ini sepatutnya kita lebih lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita kuat beribadah. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah masih lagi memberi ruang dan peluang yang kepada kita untuk kita beramal tadi. Berapa ramai tuan-tuan kawan yang kita kenal hari ini sudah meninggalkan kita. Tuan-tuan, saya dah 3 minggu saya berkuliah. Setelah pihak JAIS membenarkan balik kuliah diadakan di masjid dan surau. Selama 3 minggu ni tuan-tuan, saya sedih tuan-tuan. Setiap kali saya pergi ceramah di masjid ataupun surau, balik saya confirm sedih. Kenapa tuan-tuan? Ada satu masjid tuan-tuan, saya pergi tanya-tanya mana jemaah ni, tanya-tanya tuan-tuan, 7 orang meninggal kerana COVID. Allahu Akbar. Saya pergi lagi kat Selayang, 5 orang meninggal. Malah ada satu masjid dekat Hulu Langat tuan-tuan, Nazir dia mesej saya kata, Ustaz malam ni jangan lupa kuliah Ustaz maghrib. Cuma saya nak minta tolong Ustaz, boleh tak? Boleh tak Ustaz imamkan solat maghrib dengan solat isyak? Saya kata tak ada masalah. Tapi biasa masjid ni tak pernah mesej macam tu. Saya pun pergi awal jadi imam, lepas kuliah saya jadi imam lagi isyak. Lepas isyak saya jumpa Nazir, sembang, saya kata mana imam ya? Kata Ustaz imam kita dah 5 bulan sakit. Hari tu kena COVID tuan-tuan, COVID. Masa dia kena tu, dia sempat mesej dengan saya lagi. Dia kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, apa-apa hal bolehlah kontak dengan seorang lagi imam, Ustaz seorang lagi. Saya sekarang MC, kena COVID. Masa tu dia boleh sembang elok dia tuan-tuan. Saya pun sejak hari tu saya tak pernah mesej dia, saya mesej seorang lagi. Saya ingat tuan-tuan, orang COVID ni mungkin 14 hari kuarantin, lepas tu keluar sihat. Rupa-rupanya dah 4-5 bulan tuan-tuan, dia masih lagi sakit. Malah imam kata, Nazir kata, Ustaz tolong doakan imam kita sampai hari ni dia masih lagi pakai oksigen. Allah tuan-tuan. Dan saya paling sedih tuan-tuan, ingat lagi minggu pertama, seorang jemaah, seorang AJK yang cukup baik dengan saya cukup kenal beliau, dan masjid tersebut, surau tersebut dah lama saya berkuliah. Saya ingat lagi masa tu pukul 12 saya dah tidur dah, tiba-tiba saya terdengar mesej masuk handset saya pun terbangun dan baca mesej. Saya tengok nombor yang tak dikenali. Kalau orang kenal dia ada keluar nama tuan-tuan, ni tak kenal. Saya ingat scammer ke apa, saya baca panjang. Dia pun bagi salam, kata Assalamualaikum Ustaz, saya Haji sekian-sekian daripada surau sekian-sekian, ingin memaklumkan kepada Ustaz, surau kita dah boleh mula kuliah seperti biasa pada bulan Oktober nanti.
Saya pelik tuan-tuan kerana kenapa tuan-tuan? Surau tersebut dah lama, bertahun-tahun saya mengajar. Kitab ni juga saya pakai. Yang biasanya tuan-tuan ada seorang haji ini saja yang akan memesej, memaklumkan tentang jadual kuliah. Tiba-tiba tak ada beliau. Nama lain, nombor pun lain tuan-tuan. Kalau dia tak bagi tahu nama, dia bagi nombor saja tuan-tuan, mungkin saya kata haji ni tukar nombor. Ni tak, dia bagi tahu dah nama dia sekian-sekian. Saya rasa hairan. Kenapa? Sebab biasa yang bermesej ataupun memaklumkan jadual kuliah hanya seorang ni saja. Tiba-tiba tak ada. Saya pun bersangka mungkin masa PKP baru ni ada pertukaran jadual. Saya kata tak apalah, saya tak tanyalah mana haji ni kan. Tanya, kata apalah ustaz, AJK lama juga nak ditanyanya lah, kita tak tanya. Saya bersangka ada pertukaran AJK. Dia kata ustaz masih lagi berminat untuk mengajar di surau kami ke? Saya kata alhamdulillah saya masih lagi. Jadi kata alhamdulillah. Lalu tuan-tuan dia pun nak confirm, kata ustaz saya nak confirm balik jadual ustaz hari apa di sini semasa almarhum haji sekian-sekian bertugas. Disebut almarhum tuan-tuan. Allahu akbar. Ketika itu tuan-tuan saya terus bangkit daripada tidur saya baca beberapa kali tuan-tuan. Dia kata ustaz saya nak confirm balik, ustaz mengajar surau kat sini hari apa ya semasa almarhum haji sekian-sekian bertugas. Allahu akbar. Saya baca tuan-tuan, almarhum ini maksudnya apa? Dalam bahasa almarhum ni yang dirahmati, yang dikasihi. Tapi kalau bagi kita orang Melayu tu almarhum maknanya orang yang meninggal. Saya baca tuan-tuan terus, tiba-tiba air mata saya mengalir menangis tuan-tuan. Terbayang wajah haji tadi. Kenapa saya menangis? Kerana saya sedih tuan-tuan. Pertama kerana saya sedih tuan-tuan, orang ini, haji ini saya dah lama kenal. Walaupun perkenalan kita antara saya dengan dia tuan-tuan hanya dalam sebulan 30 minit, 40 minit saja. Cukup singkat. Tetapi Masya Allah hubungan itu cukup erat, cukup kuat tuan-tuan. Kenapa saya menangis? Yang pertama sekali beliau meninggal saya tak tahu pun tuan-tuan. Paling kurang tuan-tuan kalau saya tahu tuan-tuan saya akan pergi solat jenazah beliau. Kalau tak dapat solat jenazah tuan-tuan saya boleh doa daripada jauh seperti mana yang disunnahkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fan. Orang yang meninggal tuan-tuan yang diperlukan daripada orang hidup ialah doa daripada orang hidup. Allahu akbar. Saya tak tahu. Kali terakhir saya jumpa beliau tuan-tuan Ramadan baru ni. Itu pun beliau mesej saya minta saya buat qiyamul lail selama 3 malam. Saya tengok jadual saya kata uji minta maaf. Jadual saya dah penuh dah qiyamul lail, tinggal 1 malam sahaja. Haji ni kata, tak apa ustaz, 1 malam pun jadilah. Nanti tahun depan saya nak jumpa ustaz lebih awal lagi, booking ustaz lebih awal lagi. Saya ingat lagi kata-kata dia. Dan saya pergi tuan-tuan surau dekat Ampang tu. Pergi awal tuan-tuan, rupanya beliau dah ada dah dekat parking ustaz tu. Allah, dengan senyumannya Masya Allah. Saya kenal beliau orang yang baik tuan-tuan, Masya Allah. Tapi bila beliau meninggal saya tak tahu tuan-tuan. Itu menyebabkan saya, ya Allah, sampai hari ini tuan-tuan, sampai malam ini bila saya bercakap, saya terbayang wajah beliau tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Paling kurang tuan-tuan saya nak berdoa ataupun solat jenazah beliau buat kali terakhir sebagai tanda perpisahan kita sebagai seorang Muslim. Tapi nak buat macam mana? Lalu tuan-tuan, saya menangis sehingga isteri saya pun terbangun. Dia kata kenapa bang? Mimpi buruk ke apa tak? Jadi saya pun tak boleh cakap apa tuan-tuan. Kenapa? Saya masih lagi, ya Allah. Haji ni tuan-tuan saya kenal cukup sihat. Tak pernah dia mengadu saya sakit apa tuan-tuan. Orang cukup jaga kesihatan. Dan beliau selama 5 tahun saya mengajar kat surau tersebut, tak pernah lagi beliau miss kuliah saja. Walaupun sekali, tak pernah lagi. Kecuali sekali ya, tahun 2019 beliau pergi umrah. Itu pun beliau maklumkan saya. Ustaz minta maaf tak dapat bersama ustaz kuliah ni saya di pergi Mekah. Itu sekali tu je. Allahu akbar. Dan begitulah tuan-tuan, saya pergi mana-mana, ada saya kenal 2-3 orang, saya tanya-tanya mana haji ni. Allah ustaz meninggal baru saja Jun baru ni 5 orang. Allahu akbar. Kita rasa sedih tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Saya nak bagi tahu bahawa dunia ini tuan-tuan bukan tempat kehidupan. Dunia ini adalah tempat persinggahan seperti mana Imam An-Nawawi. Tempat persinggahan hanya sementara. Kita pernah baca juga tuan-tuan, Imam An-Nawawi kata dunia ini umpama R&R. Apa maksud R&R? Iaitu tempat rehat, tempat persinggahan sementara. Hari ini ramai orang balik kampung, dia singgah dekat R&R. Paling-paling lama setengah jam tuan-tuan tak? Pergi minum, pergi kopi sikit tak?
Dia tak lama. Tak pernah lagi tuan-tuan dia nak pergi ke Kota Baru, dia singgah RNR. Lepas tu 50 tahun kemudian tak nampak-nampak. Rupanya cari-cari dia buat mahligai dia, banglo dia kat RNR. Ada tuan-tuan? Tak ada lagi. Sebab apa? Bukan kampung dia. Tempat dituju ialah kampung. Sama juga Imam An-Nawawi memberi satu perumpamaan, contoh yang mudah kita faham. Dia kata dunia ini umpama jambatan. Apa maksud jambatan tuan-tuan? Jambatan ialah dibina untuk menghubung dari satu tempat ke tempat lain. Jambatan dibina untuk menghubung dari satu kampung ke kampung lain. Jadi Imam An-Nawawi kata dunia ini umpama jambatan menghubung dunia ini ke alam akhirat. Sebab apa? Dia bukan tempat kekal abadi. Sebab itu tak pernah lagi orang lalu jambatan tiba-tiba nak buat banglo, nak buat rumah mahligai dekat jambatan. Dia rasa seronok kat sini. Tak ada tuan-tuan. Kalau dia ada buatnya tu, tak betul lah tu. Jadi nak cerita bahawa dunia ini adalah RNR ataupun jambatan. Sebab itu Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu dunia ini seumpama kamu orang asing, ataupun dipanggil au abirus sabil, ataupun seorang pengembara. Apa maksud pengembara tuan-tuan? Musafir. Kita bermusafir pergi mana tuan-tuan? Contoh kita pergi Mesir ke, pergi Europe ke tak? Kita pergi paling lama tuan-tuan sebulan, ataupun paling lama lah tuan-tuan tak? Sebulan lebih macam tu saja. Jadi kita akan balik semula ke kampung halaman kita. Begitulah tuan-tuan Nabi memberi peringatan kepada kita. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan mereka ini memilih dunia, kehidupan dunia berbanding akhirat. Allah nak sebut ada orang yang memilih dunia ini berbanding akhirat. Malah Allah sebut lagi wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Allahu akbar. Baik. Seterusnya tuan-tuan Imam An-Nawawi sebut lagi. Dia kata oleh itu dia kata orang-orang yang sedar dari kalangan para penghuninya adalah para hamba yang tekun beribadah, dan orang-orang yang paling berakal di dalamnya adalah para zahid yang mengutamakan akhirat ke atas dunia. Jadi tuan-tuan, setelah didatangkan hadis, setelah didatangkan ayat Al-Quran, dia kata oleh itu dia kata orang-orang yang sedar dari kalangan orang yang penghuninya adalah para hamba yang tekun beribadah. Jadi orang yang sedar bahawa tujuan matlamat dia di dunia ini bukan kekal, malah dia ada lagi satu dunia lain yang lebih kekal abadi, itu hari akhirat. Maka orang ini tuan-tuan, yang pertama dia buat apa tuan-tuan? Itu orang yang tekun beribadah. Siang malam dia beribadah, Masya Allah. Dan orang yang paling berakal di dalamnya. Jadi orang yang paling cerdik, orang yang paling pandai. Tuan-tuan, dalam satu hadis lain Nabi ditanya oleh sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai, paling pintar, paling bijak di kalangan kami ya Rasulullah? Nabi tak kata dia ni mesti belajar habis semua, tak ada. Tapi Nabi kata orang yang paling pintar, orang yang paling bijak di kalangan kamu ialah orang yang sentiasa ingat mati. Yang kedua ialah orang yang membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Dua perkara inilah yang menyebabkan orang itu jadi pintar. Hanya ingat mati saja tapi tak buat persiapan, tuan-tuan, seumpama budak-budak yang bercita-cita tinggi nak jadi doktor, nak jadi lawyer, tapi malas nak belajar, malas nak pergi sekolah. Jadi cita-cita hanya tinggal cita-cita. Tetapi Nabi kata orang yang paling pintar di kalangan kamu ialah orang yang sentiasa ingat mati dan dia membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Jadi orang inilah tuan-tuan orang yang dikatakan orang yang paling pandai, orang yang paling berakal. Tuan-tuan, saya pernah sebut banyak kali dekat sini. Sayyidina Uthman tuan-tuan, khalifah yang keempat, yang ketiga. Sayyidina Uthman tuan-tuan ialah orang yang dijamin syurga. Salah seorang ahada asyara mubasyirin bil jannah. Salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga, yang disebut oleh Nabi ni, orang ini masuk syurga. Dan Sayyidina Uthman tuan-tuan, Nabi memuji dia kerana sifat malunya luar biasa. Malu tuan-tuan, sifat malu Sayyidina Uthman tuan-tuan, malaikat malu dengan Uthman.
Malaikat tuan-tuan malu dengan Sayyidina Uthman, masya-Allah. Tak. Sebab apa tuan-tuan, ada satu hadis, ingat tak, Nabi tidur terselak betis Nabi. Jadi Abu Bakar masuk, Nabi biasa-biasa, Umar masuk biasa, Ali masuk biasa-biasa. Bisa Sayyidina Uthman nak masuk tuan-tuan, Nabi terus bangkit dan tutup betis Nabi. Sahabat lain tanya, ya Rasulullah, ma bika, kenapa dengan kamu ya Rasulullah? Kami tadi elok je, tetapi bila Sayyidina Uthman datang, kamu terus bangkit dan cuba tutup betis kamu ya Rasulullah. Apa Nabi sebut? Mana mungkin aku tak malu dengan seseorang yang mana para malaikat malu dengan dia. Allahu Akbar. Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tuan-tuan salah seorang dijamin syurga. Masa dia jadi khalifah tuan-tuan, dia lalu dengan pengikut dia tuan-tuan, lalu di kawasan kubur. Dia berhenti sejenak, dia tengok kubur tuan-tuan, terus dia menangis teresak-esak. Dia menangis kuat. Lalu tuan-tuan, pengikut dia tanya, wahai Amirul Mukmin, wahai Amirul Mukmin, mengapa anda menangis? Mengapa Tuan menangis? Lalu Sayyidina Uthman kata, aku menangis kerana aku fikir bagaimana mungkin keadaan aku nanti bila aku berada di sana. Allahu Akbar. Lalu tuan-tuan, orang yang tanya tadi, wahai tuan, wahai Amirul Mukmin, kalau itulah yang menyebabkan tuan menangis, sepatutnya kami yang sepatutnya menangis, bukan tuan yang menangis. Kenapa? Kerana tuan telah dijamin syurga oleh Nabi SAW. Yang kami tidak ada jaminan, sepatutnya kami yang menangis. Sayyidina Uthman kata apa tuan-tuan? Kata, betul apa yang kamu katakan. Memang betul. Aku dijamin syurga oleh Nabi SAW, tetapi aku tidak dijamin adakah aku terlepas daripada fitnah kubur ini. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, orang-orang inilah yang menyebabkan, masya Allah, kita bila baca kisah mereka, kita rasa insaf. Kita rasa, ya Allah, tak? Baik. Seterusnya tuan-tuan, dia kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ard zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taqna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air hujan yang kami tuangkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya kerana air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternakan. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahawa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang telah sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Surah Yunus ayat 24. Baik tuan-tuan, setelah Imam An-Nawawi datangkan ayat tadi dan penjelasan berkaitan dengan kehidupan dunia tuan-tuan, beliau datang lagi ayat yang mengatakan, yang membicarakan tentang apa tuan-tuan? Innama mathul hayatid dunya. Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang mana kami tuangkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya air itu tanaman-tanaman tadi. Tuan-tuan, ringkasnya tuan-tuan, ayat ini nak beritahu kepada kita bahawa tuan-tuan, kehidupan dunia terlalu singkat. Seumpama air hujan turun, lalu tumbuh-tumbuhan, dan tumbuhan itu dimakan oleh kita, dimakan oleh binatang ternakan kita, dan bermacam-macam dipanggil jenis yang kita boleh gunakan. Tahu tak? Tiba-tiba tuan-tuan, orang yang menanam pokok, menanam tanaman, dia nampak subur, cantik, dah tumbuh dah hasilnya tuan-tuan, esok dia nak buat jual ke, dia nak makan, dia nak petik. Tiba-tiba tuan-tuan, malam itu datang bala, datang ribut, datang taufan, datang banjir, hilang habis. Besok-besok bangun-bangun, Allah, tak ada tuan-tuan. Apa maksudnya tuan-tuan? Ayat ini tuan-tuan, Imam An-Nawawi sengaja datangkan dalam kitab ini ataupun mukaddimah ni, nak bagi tahu bahawa hidup ini tuan-tuan terlalu singkat, terlalu pendek.
Sehingga dalam ayat lain tuan-tuan kita pernah jumpa, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfin sanatin mimma ta'uddun. Surah Hajj ayat 47. Allah sebut apa tuan-tuan? Sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu seumpama 1000 tahun seperti mana yang kamu hitung, yang kamu kira. Ulama kata tuan-tuan, satu hari di akhirat seumpama dunia ini tuan 1000 tahun. Allahu Akbar. Tuan-tuan ada sini tak umurnya 1000 tahun? Ada? Tak ada tuan-tuan. Ada tak sini umurnya 500 tahun tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan. Dan saya pernah sebut kat sini juga tuan-tuan, orang yang paling tua masa tu 158 ke 180 lebih tuan-tuan. Umurnya tua sangat. Tertua di Bangladesh. Kawan saya dia belajar PhD kat sini. Orang tua ni tertua tuan-tuan. Dia paling tua lah. Bila ditanya, wahai Tuan, apa lagi yang Tuan nak sekiranya hajat Tuan dapat ditunaikan? Apa dia jawab tuan-tuan? Dia kata, aku nak mati. Allahu Akbar. Terkejut tuan-tuan. Sepatutnya nak naik kereta besar ke, nak ke tak? Sebab Allah tanya, wahai Tuan, sekiranya ada orang tanya nak menunaikan hajat Tuan, apa yang Tuan nak? Dia kata, saya nak mati. Sama juga tuan-tuan, orang Indonesia yang paling tua masa tu ditemu ramah oleh surat khabar. Paling tua. Ditanya, wahai Tuan, sekiranya ada orang nak menunaikan hajat Tuan, apa yang Tuan nak? Nak makan KFC ke, nak makan apa tak? Dia kata, saya nak mati. Pelik tuan-tuan. Bila dibincang-bincang, bila dikaji, kenapa mereka berdua ni tuan-tuan jawapan yang sama? Sedangkan seorang duduk di Bangladesh, seorang di Indonesia tuan-tuan. Kenapa ditanya apakah hajat Tuan, sekiranya ada orang nak tunaikan hajat Tuan, dia kata, saya nak mati. Nak tunggu apa lagi tuan-tuan? 180 tahun, 150 tahun. Kawan-kawannya sudah lama meninggalkan dia tuan-tuan. Anak-anak dia tuan-tuan langsung tak ada. Isterinya langsung tak ada. Jadi dia seorang saja tuan-tuan. Seronok sangat ke tuan-tuan? Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dia kata dia nak mati. Kawan tak ada, anak lah sendiri tak ada, cucu tak ada. Allahu Akbar. Jadi seolah-olah dia hidup seorang. Jadi tuan-tuan nak cerita bahawa hidup ini tuan-tuan paling-paling lama pun ada orang umur 200 tahun. Allah sebut tuan-tuan, wa inna yawman 'inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan kamu, ka'alfin sanatin mimma ta'uddu, iaitu seumpama 1000 tahun di dunia. Ulama kata tuan-tuan, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia ini. Sekiranya contoh tuan-tuan kita meninggalkan solat satu waktu, kita diazab di hari akhirat tuan-tuan 500 tahun kat sana, kalilah dengan 1000 tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itu ada satu hadis yang dimuat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi sebut dalam satu hadis, mafhumnya orang miskin bila hari akhirat masuk syurga lebih awal daripada orang yang memiliki harta banyak. Bezanya tuan-tuan separuh hari saja, separuh hari. Nabi sebut dalam hadis lain, separuh hari, setengah hari saja bezanya. Apa maksud separuh hari tuan-tuan? Apabila ditanya Ibnu Abbas, apa maksud separuh hari kat sini? Separuh hari di sini adalah bermakna 500 tahun. Allah. Kenapa? Berbalik kepada ayat tadi, wa inna yawman 'inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan kamu seumpama 1000 tahun, seperti mana kamu hitungkan. Jadi nak cerita tuan-tuan, kita hidup ni tuan-tuan, ada orang saya pernah jumpa, ada orang umur 80, ada orang umur 60 yang pergi buat haji tuan-tuan, pergi buat umrah. Dia kata, ustaz, saya rasa dah boring dah ustaz, dah bosan dah dengan hidup ni. Allah tuan-tuan, baru 50 tahun, baru 60 tahun tuan-tuan, kita dah bosan dah tuan-tuan. Kita rasa ya Allah tak syok dah hidup ini, tak? Sebab itu tuan-tuan, bayangkan satu hari dekat sana 1000 tahun. Allah tak boleh bayang lah, tak boleh bayang. Dan ada dalam satu hadis lain tuan-tuan, Nabi nak bagi tahu bahawa dekat akhirat ni tuan-tuan luar biasa. Nabi sebut satu hadis, Nabi kata ada Allah Subhanahu Wa Taala ambil seorang hamba Allah yang diberi nikmat kekayaan di dunia ni. Nikmat dunia tuan-tuan, maknanya dunia ni milik dia. Dia nak apa dapat, dia nak makan apa semua dapat. Nak kata seronok yang tuan-tuan, seumpama dia berada dalam syurga. Tiba-tiba tuan-tuan Allah celup dia dalam azab neraka, celup saja, celup, tarik balik. Lalu ditanya, hari itu seronok tak, nikmat kat dunia hari itu? Dia kata, tak pernah aku rasa seronok ya Allah.
Sedangkan tuan-tuan semasa dia hidup di dunia dulu, Nabi kata Allah bagi nikmat kaya tak kaya, tuan-tuan bayangkan dunia ni milik dia, kaya lah. Tetapi bila dicelup dalam api neraka, celup saja tuan, celup tarik balik. Ditanya, nikmat tak hari itu kamu hidup? Dia kata tak nikmat. Kenapa tuan-tuan? Kerana terlampau azab, pedihnya azab ketika sehingga dia lupa keseronokan selama ini. Seorang lagi Nabi sebut tuan-tuan, ada orang yang Allah seksa dia, Allah azab dia dengan berbagai-bagai ujian tuan-tuan. Hidup dia tuan penuh dengan ujian tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hidupnya penuh dengan ujian. Saya pernah jumpa orang yang dibanyak ujian tuan-tuan, kesian. Dia dapat suami pertama tuan-tuan, suami kaki pukul, hisap dadah, ya Allah kesian tuan-tuan. Orang comel. Masa mengandung tuan-tuan, dia sepak isterinya sampai tuan-tuan, ni anak dalam kandungan mati. Bayangkan. Begitulah tuan-tuan, dia hidup sengsara bersama suami. Akhir sekali cerai. Dapat suami kedua sama lebih kurang tuan-tuan. Dah bunyi loceng, saya berhenti dulu tuan-tuan. Jadi SOP baru, saya minta maaf tak sempat nak habis cerita tadi. InsyaAllah kalau saya ingat, saya jumpa balik pada bulan hadapan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.